Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berada di rumah Allah. InsyaAllah pada malam ini seperti biasa kita akan mengambil kisah-kisah yang ada dalam Al-Quranul Karim berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran untuk sama-sama kita mentadaburkannya dan mengambil pengajaran-pengajaran daripadanya. Pada malam ini insya-Allah kita tak lama, kerana ayat yang akan diambil pun tidak berapa banyak, iaitu hanya 11 ayat saja dari surah Al-Munafiqun. 11 ayat pun bukan kita bincang semua secara panjang lebar, tetapi kita mengambil sentuhan-sentuhannya sahaja. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, dalam surah Al-Munafiqun ini sebenarnya tersirat satu kisah yang sangat menyayat hati, satu kisah yang sangat penting untuk difahami oleh sekalian muslimin, yaitu kisah orang-orang munafikun. Kisah orang munafik, munafikun ataupun munafikin. Kisah mereka ini, kejahatan mereka ini Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran supaya kita membacanya, supaya kita mengetahuinya, dan supaya kita dapat mengelak diri daripada membuat seperti mereka, ataupun dapat mengelak diri daripada dibuat oleh mereka. Kerana orang munafik ini orang jahat. Kalau zaman Nabi SAW, satu ketika dahulu ketika baginda berada di Makkah, tak ada orang munafik. Yang ada orang Islam dengan orang musyrik. Itu masa Nabi duduk di Makkah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, sudah ada 3 golongan. Pertama golongan Islam, yang kedua golongan kafirun, iaitu orang musyrik, orang Yahudi dan Nasara. Ini orang kafirun. Dan yang ketiga golongan munafikun. Siapa golongan munafikun ini? Golongan munafikun ini ialah golongan yang mempamerkan Islam mereka secara zahir, tetapi sebenarnya dalam hati mereka tidak pernah sedikit pun beriman kepada Allah dan Rasul. Cuma mereka terpaksa berlakon menjadi orang Islam demi untuk mendapat habuan-habuan yang mereka cari. Makna kalau mereka tak masuk Islam, kalau mereka tak menyamar jadi orang Islam, mungkin mereka akan dilayan seperti orang kafir. Mereka tak mau begitu. Mereka tahu kalau jadi orang Islam ada layanan yang istimewa. Jadi mereka tak mau dilayan seperti orang kafir. Tapi mereka itu tak beriman pada agama Allah. Mereka masuk Islam. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini munafik. Dalam hati dia tak pernah langsung beriman kepada Allah. Dalam hati dia tak pernah langsung beriman kepada Rasulullah. Tetapi dia mempamerkan keislaman dia. Sembahyang dengan Nabi,
Ya, pergi masjid dengan Nabi, duduk sebelah Nabi, dengar kuliah Nabi. Mereka ini adalah golongan munafik. Dan munafik mereka pada waktu itu ialah munafik akidah, bukan munafik akhlak. Munafik akhlak yang ada pada hari ini tak sama dengan munafik zaman Abdullah bin Ubay bin Salul tu. Munafik yang kita dapat lihat banyak ni ialah munafik sifat. Dia cakap, bila cakap dia bohong, bila berjanji dia mungkir, bila berdebat dia nak menang saja. Ini munafik, tapi munafik pada sifat. Adapun bila mereka beriman, memang mereka beriman betul kepada Allah. Sebab itu kita janganlah memunafikkan kawan kita kalau kita tahu dia ni kuat membohong. Itu janji nak datang hari Senin, hari Jumaat tak sampai lagi, kita pun jumpa kau ni memang munafik betul lah, mati masuk neraka lah kau ni, macam Abdullah bin Ubay bin Salul. Tak sama. Kawan kita tu memanglah dia berbohong, pada diri dia tu ada sifat munafik, tapi dia bukan munafik macam Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik dia tu adalah munafik akidah. Mereka tak pernah beriman pada Allah, cuma mereka mempamerkan saja bahawa mereka Islam. Ada pun teman-teman kita yang suka berbohong kadang-kadang dengan kita tu, kalau tengok tanya dia beriman pada Allah, beriman, dia beramal, dia semayang semua, takut pada Allah, cuma perangai bohong dia tu dia tak boleh buang. Itu munafik sifat, itu taklah membawa dia kufur. Ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul yang kita bincangkan dalam surah Munafikun ini, mereka inilah munafik akidah. Ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini dalam kitab-kitab sirah bercerita, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, masyarakat Madinah Aus telah bersetuju nak melantik dia sebagai ketua. Ini cerita sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi bila dia nak dilantik menjadi ketua ni, sukalah dia. Dia dah berangan-angan dah nak jadi pemimpin ni. Tiba-tiba orang-orang Aus dan Khazraj masuk Islam. Mereka ajak Nabi berhijrah ke Madinah. Bila Nabi datang ke Madinah, Aus dan Khazraj yang sudah menjadi orang Islam ini melantik Nabi menjadi ketua mereka. Ini menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul yang sepatutnya dilantik menjadi pemimpin, terasa dia diketepikan. Maka timbullah rasa dengki dalam hati dia, timbullah rasa marah dalam hati dia kepada Nabi kita. Ya, dia tak puas hati, sepatutnya aku yang jadi ketua. Bila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, aku diketepikan orang. Jadi ketika itu timbul rasa dengki dan marah dia. Tapi nak menampakkan dia ni anti Islam secara terang-terangan tak boleh. Sebab masyarakat keliling masuk Islam, teman-teman dia masuk Islam. Jadi kalau dia menampakkan sifat anti Islam, maka ni akan menyebabkan dia rugi. Jadi supaya dia dapat berdiri sama tinggi dengan orang Islam, supaya dia dilayan dengan baik oleh orang Islam, maka dia buat-buat masuk Islam. Ini dia Abdullah bin Ubay bin Salul dan kumpulan-kumpulan dia. Mereka ini dalam hati mereka tidak ada iman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka kata amanna, kami beriman kepada Allah dan Rasul. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innamakum innama nahnu mustahziun. Bila dia jumpa dengan orang-orang kafir pula, dia kata apa? Jangan bimbanglah, kami acah-acah je masuk Islam. Kami sebenarnya tak Islam pun, cuma kami buat-buat Islam. Ini golongan munafik. Dia golongan ini tuan-tuan, dia membawa perkara-perkara yang tidak bagus untuk agama. Macam-macam Allah Ta'ala bongkarkan kejahatan mereka ini. Jadi salah satu kejahatan mereka apa dia? Mereka itu menyorokkan kekufuran di dalam hati mereka, tetapi menzahirkan keislaman mereka. Sebab itu Islam yang mereka amalkan hanya Islam yang menguntungkan mereka saja. Contoh, bila mereka pergi semayang subuh mereka tak datang, semayang isyak maghrib lagi tak datang. Sebab apa? Sebab waktu itu waktu gelap. Zaman dulu-dulu bukan ada elektrik. Jadi kalau mereka pergi pun tak untung. Sebab apa? Orang tak ramai nampak dia datang. Yang dia datang solat zuhur.
Zuhur tu ramai puak-puak munafik dia datang supaya orang nampak, oh dia ni Islam juga, dia ni kawan kita juga. Sebab itu di zaman dahulu, di zaman Nabi itu, kalau nak kenal orang tu munafik tak munafik, tengok solat subuh dia ada ke tidak. Tapi kaedah ini jangan kita gunakan sekarang ni. Itu tengok kawan kita tak datang subuh je, isyak ada, subuh tak ada, munafik lah tu, tak boleh gitu. Ya, itu zaman dulu. Zaman dulu begitu. Puak-puak munafik dia hanya mengamalkan Islam, Islam yang menguntungkan dia. Kalau solat subuh aku datang tak untung, sebab apa? Gelap, orang tak nampak aku datang. Tapi kalau zuhur aku datang, untung orang nampak, oh dia ni Islam lah. Ada pun zaman kita ni, kadang-kadang kawan kita zuhur dia datang sebab yalah dia ada masa tu, betul. Subuh dia tak datang sebab malam tadi duk basuh lampin anak, pukul 4 pagi basuh lampin anak, betul tak? Ya, pukul 5 pagi sapu minyak kat perut anak. Itu sebab kita orang lelaki kan jaga anak pagi-pagi kan, isteri kita tidur, kita tahu kan. Jadi macam mana nak datang subuh? Jadi bila dia tak datang subuh, jangan panggil dia, kau ni munafik kau ni. Sebab apa? Zuhur ada, subuh tak ada. Tak boleh gitu. Ya, tak sama, jangan samakan. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ni antara sifat dia tuan-tuan itu dia. Menzahirkan Islam tapi Islam yang menguntungkan dia. Islam yang tak menguntungkan dia tak nak buat. Ya. Jadi banyak lagi ayat-ayat lain, cuma kita nak fokus pada hari ini perbuatan jahat mereka dalam surah Al-Munafikun. Dan kita akan ambil sedikit daripada surah Taubah ayat 58. Tuan-tuan boleh ready untuk buka ayat-ayat tersebut. Ya, saya tak hafal Quran tuan-tuan, sebab tu saya terpaksa rujuk Quran. Jadi tuan-tuan semua dah hafaz, tak payahlah ya. Sebab ayat-ayat tersebut memang berada dalam dada tuan-tuan semua. Macam saya tak hafal tuan-tuan, tak pandai, terpaksalah rujuk Quran macam ni. Ya. Baik. Kita minum sikit. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, satu perkara besar yang berlaku dalam surah Munafik ini, Allah Ta'ala cerita tentang keceluparan mulut mereka. Puak-puak munafik ni kalau dia bercakap, dia cakap ikut dan dia nak cakap je. Dia tak ada fikir hati orang, dia tak ada fikir macam mana perasaan orang, dia main lepas je. Ya, ini kejahatan mereka. Baik. Pada satu ketika Nabi SAW pergi berperang. Pergi berperang, dan peperangan itu ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata Nabi pergi perang ni dalam peperangan Tabuk. Ada yang kata Nabi pergi berperang ni dalam peperangan Bani Mustalik. Tapi yang saya cenderung ialah Nabi pergi dalam peperangan Bani Mustalik. Sebab saya dah semak dalam peperangan Tabuk, memang Abdullah bin Ubay bin Salul tak pergi perang. Dalam peperangan Bani Mustalik peristiwa ini berlaku. Jadi Nabi pun pergi berperang. Bila pergi berperang, habis perang baliklah. Balik. Dalam perjalanan balik ke Madinah selepas habis perang tu, tiba-tiba mereka keputusan air. Jadi satu kumpulan mencari air, jumpalah perigi. Jadi bila jumpa perigi tuan-tuan, ya, maka pergilah mereka ke situ. Ada dua orang lelaki yang cepat pergi ke situ. Seorang daripada mereka iaitu hamba kepada Sayyidina Umar, bernama Jaujah. Dia pergi situ nak ambil air. Bila sampai dekat situ, ada seorang lelaki Madinah yang baik dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, nama dia Sinan. Dia pun nak ambil air juga. Dua-dua baru balik perang. Dua-dua nak pergi ambil air kat pigi tu. Akhirnya berebut. Aku dululah. Lama-lama hamba saya nak Umar ni, nama Jaujah ni, dia ketuk kepala si Sinan ini. Itu dia ketuk kepalanya. Bila ketuk, Sinan ini orang Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul orang Madinah. Nabi kita orang Mekah yang datang menumpang berhijrah di Madinah. Yang ketuk kepala dia ialah hamba Sayyidina Umar, bernama Jaujah. Jaujah ni pula dia ni orang Madinah, dia ni orang Mekah. Jadi orang munafik bila sampai berita ini, mereka nampak kita boleh mainkan isu ini.
Padahal isu ini isu budak-budak kecil, tuan-tuan. Itu bukan isu Pak Imam bergaduh dengan Bilal, bukan. Ini isu budak-budak kecil itu. Sepatutnya boleh selesai dah. Tapi orang munafik tengok, ini isu ni kalau kita pandai handle ni, jahanam Muhammad ni. Wah, nampak tak? Ya, ini kejahatan orang munafik. Lalu apa kata dia? Abdullah bin Ubay bin Salul bila tengok, dia kata sudah masuk perangkap. Kita boleh mainkan isu ini, kita viralkan kepada orang, orang akan benci kepada Muhammad dan Muhammad akan ditendang daripada Madinah. Apa dia kata? Abdullah bin Ubay bin Salul pun kata, tuan-tuan tengok apa kita dah buat ni. Kita orang Madinah dah kena tipu. Sebab apa? Dulu masa Muhammad SAW, tapi dia tak sebut nama Nabi Muhammad, dia takut. Dia sebut orang-orang tertentu lah, orang-orang tertentu. Dia tak berani sebut nama. Dia datang ke Madinah ini kurus aja, kita bagi dia makan. Bila dah gemuk, amboi kita digigitnya. Lalu dia keluarkan satu perumpamaan. Dia kata apa? Sam min kalbak yakuluk. Kita pelihara anjing yang terkepit ni, bila anjing ni dah gemuk, kita digigitnya. Wallah, demi Allah, dia kata dia, bila kita sampai di Madinah nanti, kita semua akan halau orang-orang ini keluar daripada bumi Madinah kita. Nampak tak? Ya, padahal isu tu tuan-tuan boleh selesai. Ya Allah, kecil je isu tu, isu budak-budak, betul tak? Macam tuan-tuan lah buat apa ni, kan ada makan hari Jumaat tu kan, ya, bukan nazir bergaduh dengan penceramah, betul tak? Yang bergaduh tu budak yang nak ambil nasi tu, aku dulu dia ketuk, itu je. Nazir dengan penceramah okey je, tak ada masalah. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ambil isu ni, dia kembangkan seolah-olah isu ini ialah isu perkauman. Ya, ini perkauman antara orang Madinah dengan perkauman orang Mekah. Dia main isu perkauman ni, kegemaran orang munafik. Itu. Dia main isu ni. Tengok kita orang Madinah dah kena tipu. Orang Mekah ni dulu kurus, datang ke tempat kita bagi dia duduk negeri kita. Bila dia dah gemuk, dia gigit kita. Tengok, ini golongan yang kita kena halau dia keluar daripada Madinah. Bila dia cakap macam tu, tuan-tuan, ada seorang kawan baik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kawan baik dia namanya Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ni walaupun dia baik dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi dia ni beriman pada Allah. Dia kata, wahai Abdullah, orang yang kau maksudkan ni siapa? Kalau kau maksudkan orang itu, anjing itu ialah Muhammad SAW, aku nak beritahu kau bahawa Muhammad ini dia orang insan yang sangat mulia. Dia adalah kekasih Allah. Dia orang yang punya akhlak yang mulia. Ada pun kau, aku kenal kau siapalah. Ibaratnya begitulah. Orang macam kau tak standing nak lawan dengan Muhammad. Dia kekasih Allah. Orang semua hormat dia. Orang tahu akhlak dia siapa. Ada pun engkau ni, tak ada siapa pun, kau tak ada nilai dah nak lawan dia. Aku akan adukan perkara ini kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul bila tengok orang kepercayaan dia sudah keluar daripada grup dia, ialah ada perangai melampau-lampau sangat, orang pun tak suka juga, betul tak? Ya, lari. Dia kata, engkau apa tahu? Kau budak-budak, aku gurau aja katanya. Dia kata, aku gurau aja. Zaid bin Arqam kata, ini bukan gurau. Engkau samakan Rasulullah dengan anjing, ini bukan gurau. Aku akan kabarkan perkara ni pada Nabi SAW. Lalu Zaid bin Arqam pun jumpa dengan pakcik dia. Dia nak khabar terus kepada Nabi, dia tak berani, ya tu. Sebab dia orang kecil-kecil aja. Dia beritahu pakcik dia. Pakcik dia ni orang besar juga, beritahu Nabi. Bila sampai kepada Nabi, Nabi telah pun diberitahu terlebih dahulu oleh malaikat Jibril. Nabi kata, aku dah tahu dah benda ni. Ya, kata dia, ya Rasulullah, anak saudara aku Zaid bin Arqam beritahu Abdullah bin Ubay bin Salul sebut begini. Ya. Lalu Rasulullah kata, tak apa, kita hantar orang pergi tanya Abdullah bin Ubay bin Salul.
Bila tanya Abdullah bin Ubay bin Salul, betul engkau ada cakap macam ni Abdullah? Engkau cakap Rasulullah ini ibarat anjing yang digemukkan kemudian datang gigit orang kau. Betul engkau cakap macam ni? Mana ada? Tak ada. Mana ada? Tak ada. Mana ada? Tak ada, tak ada. Itu. Selamba je, sebab bagi mereka berbohong itu mungkin agaknya sunat demi perjuangan agaknya. Sebab mereka ada akidah ini. Berbohong itu mungkin agaknya hukumnya wajib kerana perjuangan yang suci. Itu mungkin dia punya akidah. Sebab itu bagi dia, tak ada, saya tak sebut pun. Padahal ramai orang dengar tu, dia buat sadin je muka dia. Bila dia cakap begitu, dia tak sebut, orang Islam pandang kepada Zaid bin Arqam. Zaid, nampaknya kau ni tak padan serban besar menipu. Udah Zaid pula yang kena. Zaid kata, wallahi aku dengar Abdullah bin Ubay bin Salul sebut begitu. Kita orang dah tanya dia lah, dia kata dia tak sebut, engkau mandai-mandai je. Akhir sekali tuan-tuan, Zaid bin Arqam ini dipandang sebagai orang tak jujur dalam masyarakat Islam. Cuba tuan-tuan bayang, kalau tuan-tuan berada di pihak Zaid bin Arqam, apa rasa kita? Itu, dia ngabarkan benda yang betul, betul tak? Tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul kata, tak adalah, saya tak cakap pun. Dah Zaid bin Arqam yang kena. Menyebabkan dia tak berani keluar rumah, menyebabkan dia tak berani jumpa kawan-kawan Islam. Dia sebut semua, kata kau bohong. Mana dia ada cakap? Lalu menyepilah Zaid bin Arqam di rumah, sebab dia telah dituduh sebagai berbohong. Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaannya. Itu. Lalu Allah Taala turunkan surah Al-Munafikun yang kita baca pada hari ini. Ya, yang kita baca pada hari ini. Ini baru turun dan kita akan tengok apa benda yang disebutkan. Tengok ni, cuba tengok ayat yang ke-7. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Ya, ini ayat ni belum, kita jangan sentuh lagi. Baik. Jadi apabila telah jadi begitu, Allah Taala turunkan ayat. Apa kata Allah? Tengok ayat yang pertama. Ayat ini membela Zaid bin Arqam. Ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepada kamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasulullah. Nampak? Jadi bila Rasulullah hantar orang dia, betul kau cakap macam ni? Tak adalah, tak ada. Kami betul-betul beriman bahawa Muhammad ini Rasulullah. Kami beriman pada dia. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat beritahu, ya Rasulullah, apabila datang puak-puak munafik ini, dia dengan sewenang-wenangnya akan berkata, ya Muhammad, kami beriman kepada engkau ya Muhammad, kami tunduk pada engkau, kami taat pada engkau ya Muhammad. Bagi mereka bohong itu sunat demi perjuangan. Ya, walaupun dia tak tahu benda itu dosa, tapi ialah syaitan tuan-tuan. Ya, pandai untuk menghiaskan yang buruk menjadi cantik. Sebab itu mereka berbohong. Tak ada. Kami bersumpah dengan nama Allah, kami beriman kepada engkau ya Muhammad. Tak ada, kami tak ada cakap pun gemukkan anjing kemudian gigit kami balik. Tak ada, kami tak ada cakap. Ya, Allah kata apa? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah rasulnya, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Bila Allah sendiri beritahu Abdullah bin Ubay bin Salul berdusta, maka Zaid bin Arqam pun terbelalah nasibnya. Lalu para sahabat penjumpa Zaid bin Arqam, kamu telah dibebaskan oleh Allah. Allah telah memberitahu kepada kita bahawa engkaulah yang bercakap benar, Abdullah bin Ubay bin Salul lah yang berdusta. Nampak ya? Orang yang bercakap benar memanglah di peringkat awal akan dituduh dengan berbagai-bagai, tapi sabar. Kebenaran itu tak mungkin boleh ditutup. Ada siapa-siapa sini boleh tutup cahaya matahari?
Pagi-pagi tuan-tuan bangun kan, cahaya matahari tembak tu tuan-tuan tutuplah dengan tapak tangan. Boleh tutup? Ya, tak boleh. Cahaya matahari ini ibarat kebenaran. Dia takkan boleh ditutup hanya dengan setepek tapak tangan. Tak boleh, dia akan tetap zahir. Begitulah kebenaran. Kebenaran itu mungkin boleh ditutup sebentar dengan fitnah-fitnah. Itu. Kebenaran itu mungkin boleh ditutup sebentar dengan fitnah, tipu daya dan sebagainya. Tapi itu hanya sebentar. Kebenaran pasti akan dapat dilihat juga suatu hari nanti. Cuma pembawa kebenaran perlu bersabar sedikit. Ya. Matahari takkan boleh ditutup hanya dengan setepek tapak tangan. Tak boleh. Cahaya dia akan terus berkembang. Jadi Abdullah bin Zaid bin Arqam dibela oleh Allah Ta'ala. Dia tidak berbohong. Para sahabat ucap tahniah dekat dia. Maka tahulah mereka yang berdusta itu ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Nabi pun tuan-tuan, Allah Ta'ala sambung lagi, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpahnya sebagai perisai untuk menyelamatkan dirinya dan harta bendanya daripada dibunuh atau dirampas. Lalu mereka menghalang dirinya dan orang lain dari menurut jalan Allah. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan. Jadi mereka sanggup bersumpah, wallah, kami tak buat pun, kami tak kata pun Muhammad ini macam anjing, tak ada, kami tak kata pun, wallah. Allah kata mereka jadikan sumpahan mereka sebagai perisai untuk melindungi diri mereka daripada dibunuh. Ni jaga-jaga tuan-tuan. Kita orang beriman macam tuan-tuan ni memang takut bersumpah, betul tak? Nabi kata kalau engkau menggunakan nama Allah, bersumpah dengan nama Allah untuk menegakkan kebatilan, Allah takkan pandang wajah orang ini di akhirat nanti. Ya, jangan main-main sumpah. Kalau salah mengaku salah, jangan wallah saya tak buat padahal kita buat. Allah takkan pandang wajah orang ini di akhirat nanti. Orang munafik, apa dia ada rasa? Bagi dia tak ada apa-apa, yang penting aku menang atas dunia. Perkiraan akhirat itu perkara lain. Allah kata jangan percaya kepada mereka wahai Muhammad. Mereka itu menjadikan sumpah sebagai perisai untuk membebaskan diri mereka. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Perbuatan buruk yang demikian karena mereka mengaku beriman di hadapan orang Islam, kemudian mereka tetap kafir sesama sendiri. Maka dengan sebab itu dimeteraikan atas hati mereka, lalu mereka tidak dapat memahami yang mana benar, yang mana salah. Jadi balasan daripada perbuatan mereka yang sanggup bersumpah untuk berdusta, yang sanggup menipu dengan menggunakan nama Allah, Allah Ta'ala menterai hati mereka, Allah Ta'ala patri hati mereka, sehingga mereka dah tak nampak kebenaran dah. Habislah. Ini kalau orang itu sudah dimeterai hatinya, sudah diikat hatinya, dia takkan nampak kebenaran dah. Bawalah hujah seterang matahari, dia takkan ikut. Sebab apa? Sebab orang ini hidupnya berdusta, orang ini hidupnya dengan menjadikan agama sebagai alat untuk melindungi dirinya. Orang ini berdusta dengan nama Allah, hukumannya hatinya akan ditutup Allah daripada melihat kebenaran. Ini sangat bahaya. Ya, sebab itu kita kalau salah-salah je lah tuan-tuan, salah-salah je, jangan nak bersumpah ya, kerana sumpah itu bukan perkara main-main. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu Nabi, ya Muhammad, aku nak beritahu engkau satu perkara. Ya, jangan cepat benar percaya kepada puak munafik ni. Sebab apa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Allah beritahu dalam ayat ni, mengapa ramai orang boleh terperdaya dengan puak-puak munafik? Sebab apa? Dan apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik hati kepada tubuh badan mereka. Allah kata ramai orang tertipu dengan puak-puak munafik ni. Sebab apa? Tengok kepada dia punya tubuh badan, pakaian dia, oh ini orang yang bercakap benar. Ya, Allah kata hati-hati.
Kerana pakaian itu boleh dibeli. Macam saya ni lah, serban ni boleh beli, pergi kat pasar Jawa tu murah je, RM15 boleh serban ni, lilit lah besar mana pun. Tapi belum tentu bercakap itu cakap yang benar. Tapi masyarakat bila tengok saya dah lilit serban, apa saja cakap ustaz tu mesti betul punya lah. Allah Ta'ala dah beritahu dah. Ramai orang tertipu apabila melihat tubuh badan mereka, apabila melihat penampilan mereka. Padahal isi kandungan benar tidak benar yang diucapkan bukan dilihat pada pakaian mereka, bukan dilihat kepada sejauh mana panjangnya janggut mereka, tetapi dinilai pada fakta. Itu yang penting. Tapi Allah Ta'ala bongkar dalam ayat ini, inilah sifat manusia, sering menjadikan perkara zahir itu sebagai ukuran. Ya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga tertarik mendengar tutur katanya, kerana manis dan petah. Bila dia bercakap, semua orang akan dengar. Ya, dengar cakap dia. Masalah fakta ya tak ya, itu lain cerita. Yang penting sedaplah dia cakap. Itu, yang penting sonoklah dengar dia cakap. Padahal fakta yang dicakapkan kalau dipikir balik, ya tak ya. Tapi masyarakat dah tak nak fikir dah. Bila tengok yang bercakap itu perwatakan para malaikat, masyarakat akan dengar. Tak ada dah nak fikir dah, ini betul ke tidak ni, betul ke tidak ni. Ya, cuba tuan-tuan tengok Nabi Sulaiman alaihissalam, masa dia buat pemeriksaan tentera, dia dapati ada seekor tentera dia tak datang. Siapa dapat dia? Burung belatuk, burung hudhud. Bila burung belatuk dia datang jumpa Nabi Sulaiman, dia kata, Sulaiman nanti dulu, jangan sembelih aku, jangan sembelih aku. Aku ni datang daripada negeri Sabak, aku buat kerja kat sana. Aku nampak di negeri Sabak itu ada seorang puteri yang besar kerajaannya, yang baik, yang indah istananya, tapi dia menyembah matahari. Dia tidak menyembah Allah yang Maha Esa. Dia tidak menyembah Allah yang mengeluarkan segala biji benih daripada tanah dan menurunkan air daripada langit. Ini Hud punya hujah. Dia bawa semua ilmu tauhid. Tuan-tuan boleh rujuk tu dalam surah An-Naml, lebih kurang ayat yang ke-25 27 gitu. Bagaimana burung Hud datang, dia beritahu, ya Nabi Sulaiman, saya duduk di bahagian risikan, kerja saya merisik, saya terbang dekat Yaman, saya nampak puteri raja ni, dia sembah berhala. Itu, dia tak ikut Allah, dia tak menyembah Allah yang menumbuhkan benih daripada tanah dan menurunkan hujan dari langit. Ini kata-kata tauhid yang boleh cakap benda-benda ni orang-orang agama je. Burung Hud dia orang agama. Dia bagi laporan yang sangat lengkap. Apa kata Nabi Sulaiman? Inna sanara, itu kami akan lihat semula apa yang kau cakap ni benar ataupun tidak. Mungkin kau ni bohong, kata Nabi Sulaiman. Tuan-tuan tengok ayat tu. Nabi Sulaiman pun padahal yang bercakap tu burung Hud berlandaskan kepada ayat-ayat Quran. Bila dia kata aku tak boleh nak percaya kau ni sebetul-betul, aku akan cek balik. Nabi Sulaiman ambil satu pasukan lain, engkau pergi semak balik kata-kata Hud ni betul ke tidak. Pasukan yang lain pergi semak, kata tuan, apa yang Hud sampai betul. Baru Nabi Sulaiman percaya. Ini baru betul. Ya, kita hari ni pakat percayalah yang cakap tu Ustaz Uda, takkan dia bohong. Dia duduk Mekah berapa lama, duduk tanah Arab, padahal unta duduk tanah Arab lagi lama daripada Ustaz Uda. Ustaz Uda duduk tanah Arab 15 tahun je, unta duduk tanah Arab berapa tahun? Lagi lama tu, dia lahir situ mati situ. Tapi itulah masyarakat kita. Ya. Jadi Nabi kata apa? Quran kata apa? Puak-puak munafik ini kalau kamu tengok mereka, kamu akan lekas percaya pada mereka. Bila dia cakap, kamu akan terpegun dengan cakap mereka. Inilah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tak ada, kami tak cakap apa pun, kami beriman pada engkau ya Muhammad. Ya. Nabi kata ginilah, utusan Rasulullah pembalik. Rasulullah, dia tak mengaku ya Rasulullah. Itu Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, engkau izinkan aku, sekarang ni pula aku akan pisahkan kepala dia daripada badan dia. Sayyidina Umar, dia cara dia begitu. Itu. Rasulullah kata, jangan Umar, jangan. Kalau kita bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, dia semayang sekali dengan kita.
Itu kita rukuk, dia rukuk, nanti orang kata Muhammad bunuh kawan dia, tak elok macam tu. Habis tu ya Rasulullah dia fitnah kita. Sabar Umar, sabar Umar. Inilah, engkau pergi panggil Abdullah bin Ubay bin Salul datang jumpa aku nak maafkan dia. Sebab Rasulullah tahu dia buat. Jibril dah beritahu, ya Muhammad, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul dia buat benda ni. Allah Ta'ala turunkan wahyu kata dia buat benda ni. Rasulullah kata engkau pergi panggil Abdullah bin Ubay bin Salul datang menghadap aku nak maafkan dosa dia. Para sahabat berjumpa dia. Dah lah, datang. Dah, Rasulullah panggil engkau. Kesalahan yang kau buat, engkau panggil Nabi Rasulullah sebagai anjing yang digemukkan, itu memang betul cakap engkau. Allah Ta'ala yang beritahu engkau cakap benda ni. Jangan nak sorok. Kejahatan kau telah terbongkar. Cuma Rasulullah itu berhati rahmah. Dia kesian pada engkau. Baik, Rasulullah panggil kau sekarang ni datang menghadap. Bila kau datang menghadap, dia tak hukum kau, dia nak maafkan kau. Ketika diajak, ya, ketika diajak untuk berbincang, ya, Rasulullah ajak berbincang, tapi ego. Oh, tengok apa ego dia. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah supaya Rasulullah meminta ampun untuk kamu, mereka enggan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Engkau melihat mereka berpaling daripada bertaubat serta mereka berlaku sombong dan angkuh. Rasulullah panggil Abdullah bin Ubay bin Salul bukan untuk dihukum. Ada tak Rasulullah keluarkan arahan, tangkap dia, kalau tangkap dia potong kepala dia? Tak ada. Rasulullah kata, sahabat, kau pergi panggil Abdullah bin Ubay bin Salul, kejahatan dia telah terbongkar, ajak dia jumpa aku, kita bincang empat mata. Apa benda yang dia tak puas hati? Kalau tak puas hati kita bincang. Mungkin salah tu salah aku, kita boleh bincang. Rasulullah ajak bincang, bukan Rasulullah nak hukum. Tapi apa kata puak munafik ni? No, never and never. Amboi, sombongnya Yub. Kamu nak menongkat langit ke? Rasulullah ajak pergi bincang. Tak ada pula Rasulullah kata dia nak hukum kamu. Tapi bagi mereka, kalau kami datang berjumpa dengan Rasulullah berbincang, mana kami telah jatuh. Nampak dia punya ego tu. Lalu apa kata Allah? Wahum mustakbirun. Mereka itulah kaum-kaum yang takabur. Tak nak dia jumpa Rasulullah. Kalau dia jumpa, apa salahnya? Betul dah jumpa Nabi. Nabi pun tanya, kamu apa pasal? Yo, apa yang tak puas hatinya? Juga khabar ke aku. Yalah ya Rasulullah, itu saya gini-gini. Tak apa, bagi dia. Itu Rasulullah nak bagi, cuma nak bincang sikit tu je, bukan nak hukum. Tapi wahum mustakbir, no, kami tak mau bincang. Kalau kami pergi jumpa Muhammad, mungkin dia akan hukum kami. Bila pula Nabi kata nak hukum dia? Tak ada lah. Nabi kata, cuba tuan-tuan tengok ya, tuan-tuan tengok ayat yang kelima. Tengok ayat kelima surah Munafik. Tu belajar tafsir ni kena ada Quran baru kita nampak tuan-tuan. Apa kata Nabi? Allah kata, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah supaya Rasulullah meminta ampun kepada Allah untuk kamu. Rasulullah panggil Abdullah bin Ubay bin Salul datang menghadap supaya Nabi nak minta ampun untuk dia. Ya Allah, ampunkan dia ya Allah. Itu je. Tapi bagi dia, kalau kami datang jumpa Muhammad, maka jatuhlah kami. Kami ni orang yang mulia, kami ni orang yang gini-gini. Ego, tak nak datang jumpa. Padahal Nabi nak ajak berbincang. Lalu Allah Ta'ala keluarkan satu statement, lawaw ru'usahum, mereka mengeling-eling kepala, ya, yasudduna an lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasuddun, mereka menggeleng-gelengkan kepala dan kau melihat mereka berpaling daripada bertaubat. Wahum mustakbirun, serta mereka berlaku angkuh dan sombong. Tak nak dia. Nampak? Nabi geleng kepala. Apa pasal puak-puak munafik ni tak nak jumpa kita je? Kita nak ajak bincang je.
Ya, tak puas hati dengan dipanggil tuan-tuan, puak munafik melancarkan satu lagi gerakan. Gerakan yang kedua ini lebih bahaya daripada gerakan yang pertama. Jadi nak tahu apa dia, tunggu selepas azan insya-Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatu وبعثه المقام المحمود الذي وضع. Sikit lagi tuan-tuan, setelah Nabi panggil puak-puak munafik ni menghadap dia, mereka tak nak masuk menghadap. Lalu Allah Ta'ala kata mereka itu orang-orang yang takabur. Nabi ni sebenarnya nak panggil mereka tu sebab Nabi nak minta ampun untuk mereka kepada Allah. Ya, Nabi nak minta ampun, biar aku minta ampun kamu untuk mereka, kesian mereka. Itu. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Tengok ayat yang ke-6. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Tidak ada faedahnya kepada mereka, sama ada engkau meminta ampun untuk mereka atau engkau tidak meminta ampun, Allah tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. Nabi ajak mereka, Nabi nak minta tolong, ya Allah ampunkan dosa Abdullah bin Ubay bin Salul,
Allah kata, ya Muhammad, tidak ada gunanya kau buat begitu. Sebab apa? Sebab mereka ini, engkau minta ampun untuk dia, engkau tak minta ampun, dia sama je. Engkau tolong dia, engkau tak tolong dia, dia sama je. Nampak tu Allah kata, Nabi kita ni orang baik hati. Nabi kita ni orang yang cukup prihatin, hatinya bersifat dengan rahmah, hatinya bersifat dengan kasih sayang. Abdullah bin Ubay bin Salul buat dia macam tu pun dia nak minta ampun, ya Allah, ampunkan dia ya Allah. Allah kata, ya Muhammad, ini munafik, engkau minta ampun untuk dia, engkau tak minta ampun, dia sama je, dia akan tikam kau dari belakang juga. Engkau bagi duit dekat dia, engkau tak bagi, sama je, dia tetap akan tikam kau dari belakang juga. Engkau tolong dia, engkau tak tolong dia, sama je. Sebab mereka ni ada dendam dalam hati. Yang itu yang tak beresnya. Itu bahaya sakit dendam ni. Ya, oh dendam ni kalau ada dalam hati sampai ke lubang cacing dia cari, tuan-tuan. Ya, ini bahaya. Baik. Baik. Sekarang ni apa mereka buat? Selepas mereka dipanggil oleh Rasulullah, mereka tak nak datang menghadap. Tengok, ini kejahatan mereka yang lain dirakam oleh Quran. Apa dia kata? Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka lah yang mengatakan kepada orang-orang Islam di Madinah yang menolong Rasulullah dan orang-orang Muhajirin, janganlah kamu membelanjakan harta kamu kepada orang-orang yang ada bersama Rasulullah supaya mereka bersurai meninggalkannya. Jadi tuan-tuan, puak-puak munafik ini menyusun strategi yang kedua. Apa dia? Dia balik ke Madinah, dia jumpa orang-orang Madinah yang selama ni bantu Nabi. Dia kata, tuan-tuan, cukuplah, cukup, enough is enough. Dia kata, dah jangan bantu lagi Muhammad dengan puak-puak dia ni. Sebab apa? Sebab dia tengok orang dia pukul orang kita dekat Pigi tadi. Orang dia pukul orang kita. Kita dok bantu dia. Dah jangan bantu dia lagi. Nampak tak? Dia cocoknya orang-orang beriman supaya jangan lagi memberi bantuan kepada Nabi SAW. Ini kejahatan puak munafik. Ya, sebab dia nak hancurkan Islam, cara ni tak boleh. Dia tengok kekuatan Rasulullah ni banyak bergantung kepada bantuan yang diberikan oleh orang-orang Ansar kepada mereka. Lalu mereka berjumpa dengan tauqi-tauqi Ansar ni, dengan penderma-penderma Ansar. Berhenti, jangan bantu lagi Muhammad SAW dan orang-orang dia. Ini kejahatan golongan munafik. Memang mereka buat benda ni. Tapi tuan-tuan janganlah pula pakai ayat ni kepada siapa? Kepada contoh kepada pusat zakat lah katakan itu. Kita duk hantar borang zakat itu. Zakat bantulah kami. Sekali zakat tak luluskan. Ini munafik lah ni zakat ni. Sama macam Abdullah bin Ubay bin Salul lah ni. Tengok dia tak bagi bantu orang Islam. Jangan gitu itu. Saya lama dalam zakat dulu tuan-tuan. Kadang-kadang orang hantar surat bantuan ni, bagi hantar, kita pergi semak balik. Betul tak? Kita pergi semak balik, buat siasatan. Ada yang lulus, ada tak lulus. Itu yang lulus alhamdulillah, syarat-syaratnya ada. Yang tak lulus tu kerana syarat tak ada. Jadi kita tak luluskan lah. Kan? Macam masjid lah, zaman saya dulu masjid nak minta bantuan, nak baiki pagar kat depan. Itu. Lalu saya hantarlah pegawai zakatnya, kita pergi first kali kita tengok akaun masjid. Itu. Akaun masjid, tengok dia punya pengurusi Tan Sri, itu. Dia punya ketua helwa dia Puan Sri. Itu. Tengok akaun juta tu. Masjid ni duit berjuta, nak minta duit zakat, nak buat pagar masjid. Kita tak lulus kan lah. Betul tak? Habis kau nak buat apa? Buat tukun duit tu dalam akaun. Duit yang orang derma hari Jumaat tu gunalah untuk belanja macam masjid kita ni, ya tak? Orang derma tengok dia buat makan hari Jumaat. Kan? Macam tu lah masyarakat nak. Jangan duit derma tu disimpan dalam akaun buat tukun. Bila mesyuarat agung tengok, oh tuan-tuan tengok, pandai bendahari kita simpan duit. Itu bukan pandai. Itu. Dia orang ramai bagi derma, kita belanjakan untuk orang ramai. Jadi masjid yang minta tu kami pergi siasat, tak lulus dah.
Bila zakat, pusat zakat tak luluskan, boleh tak dia kata munafik zakat ni? Sama macam Abdullah bin Ubay bin Salul, tak nak bantu orang Islam. Boleh? Mana sama, betul tak? Abdullah bin Ubay bin Salul dia menghasut orang mukmin supaya jangan bantu Rasulullah. Ada pusat zakat, dia tak luluskan bantuan tu, bukan dia tak nak bantu orang Islam. Sebab zakat ini ada syarat dia. Dah akaun masjid banyak, guna akaun tu dulu, duit tu dulu. Banyak lagi masjid-masjid yang tak ada duit, kita bantu sana. Oh, tapi dengan marahnya bertakbir dia, Allahu Akbar, pusat zakat ni munafik macam Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahu Akbar. Ya. Jangan bila kita tak dapat habuan kita, orang tak bagi, kita bagi munafik. Saya takut nanti anak-anak kita ni tuan-tuan, bila dia ikut cakap-cakap macam ni, dia pergi raya rumah orang, biasa pergi raya dapat duit raya, betul tak? Hari tu tak dapat, munafik dia ni Abdullah bin Ubay bin Salul ni, tak baginya kita duit raya. Kan bahaya tu, kita didik masyarakat kita dengan benda tak elok kan. Jangan cepat sama orang tak bagi je munafik, jangan. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul dia punya kes lain, pusat zakat punya kes lain. Itu macamlah tuan-tuan sebagai bendahari masjid, pengurusi masjid, datang jumpa encik, saya nak balik ke Segamat ni, minyak habis, itu kena rompak tadi, boleh tak tolong saya? Kali pertama kita bagilah. Itu besok agaknya dia terlupa, masjid ni dia dah datang encik, saya nak balik ke Batu Pahat pula. Itu kita tengok ni orang yang sama, apa hal? Mak meninggal. Bukan 2 hari lepas mak kau meninggal. Habis kalau tuan-tuan tak bagi, boleh layak tak dia kata munafik nazir masjid ni tak bagi bantuan? Apa pula munafiknya? Kamu tak layak terima. Kami nak bagi pun kalau duit itu digunakan pada tempat yang betul. Nampak ya? Jadi ayat ini, cerita yang berlaku ini memang betul berlaku. Puak-puak munafikin jumpa orang-orang Islam di Madinah, hasut mereka, jangan bagi duit lagi kepada Muhammad. Stop. Itu mereka hasut. Ini kejahatan puak-puak munafikin ini. Nampak tuan-tuan ya? Ni jahat mereka ni. Ya. Tapi bukan semua orang tak bagi duit mereka itu munafik, bukan ya. Mak saya selalu tak bagi duit ke saya. Itu. Mak zaman tu saya dapat duit beli layang-layang. Itu, beli layang-layang. Marah dia kalau bulan Ramadan beli mercun. Marah dia. Akhir sekali daripada 50 sen belanja tinggal 20 sen. Itu boleh marah ke mak? Munafik mak ni tak boleh, dia tak bagi itu sebab engkau membazir. Itu macam saya lah membazir sebab beli mercun, sebab tu mak tak bagi kan. Macam tuan-tuan kalau minta ke saya tak bagi, tak apa, sebab tuan-tuan beli Mercedes anak saya itu ya. Kalau tuan-tuan saya bagi bantuan baiki longkang, saya bagilah. Tapi kalau untuk bermewah-mewah saya tak bagi. Macam itulah ibaratnya, kiaskanlah ya. Seperti yang lainnya. Dan apa lagi kejahatan mereka? Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adhal walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata lagi, demi sesungguhnya jika kita kembali ke Madinah dari medan perang, sudah tentu orang-orang yang mulia lagi kuat, yakni pihak kita, akan mengusir keluar dari Madinah orang-orang yang hina lagi lemah, yakni pihak Islam. Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu bagi Rasulnya serta bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini jenayah yang lain mereka buat. Apa dia? Dahlah dia hasutnya orang-orang Islam supaya jangan bantu Rasulullah di sudut kewangan. Mereka pula berkata, kita sampai saja di Madinah, kita akan halau mereka ini keluar daripada negeri Madinah kita. Dia ingat mudah nak halau-halau agaknya. Ya, dia tak tahu Rasulullah sudah membina satu negara yang cukup kuat. Orang yang duduk di Madinah sudah berpuas hati dengan apa yang Nabi buat. Senang-senang dia kata, bila kita sampai Madinah, kita akan halau mereka ni keluar. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, ini ialah angan-angan kosong mereka untuk mengkaburi mata orang-orang yang tidak berpengetahuan.
Rupanya kuat Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Sampai mereka boleh halau Muhammad bila sampai kat Madinah nanti, itu je. Padahal kalau dikaji betul-betul, Abdullah bin Ubay bin Salul takkan mampu menghalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab mereka telah diikat dengan piagam Madinah. Dan lebih kuat daripada piagam Madinah, para sahabat sudah diikat dengan kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bila mereka ucap kalimah itu, mereka mesti pertahankan Rasulullah lebih daripada mereka pertahankan anak isteri mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul tak kata apa, bila sampai di Madinah kita halau mereka keluar dari negeri kita. Dia ingat mudah-mudah, tapi sebenarnya dia sendiri tahu bukan mudah nak halau Rasulullah, tetapi sekadar nak mempengaruhi orang ramai yang tak suka membaca, yang tak suka mengkaji. Kuat juga Abdullah bin Ubay bin Salul ni ya, mohlah kita nyokong dia. Itu je. Ini kejahatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sendiri tahu dia takkan mampu halau Rasulullah. Dia tahu, tapi dia saja main isu tu. Ya. Tapi bagi orang yang kuat membaca, bagi orang yang memerhati, gila ke Abdullah bin Ubay bin Salul ni, itu. Ngan senang-senang nak halau Rasulullah. Bukan mudah. Bukan orang Islam saja sokong dia, orang kafir pun sokong dia. Kan? Tapi itulah. Ya. Manusia ni tuan-tuan, benda yang tak betul kalau dicakapkan berulang-ulang, lama-lama jadi betul. Ini kaedah komunikasi. Itu kaedah komunikasi. Benda tak betul tapi cuba kita ulang-ulang cakap, lama-lama jadi betul. Ya, lama-lama jadi betul. Benda tak betul sebenarnya. Itu. Contoh apa benda yang tak betul tapi dalam masyarakat Melayu ni rasa benda tu betul sebab selalu orang cakap. Apa dia? Ya. Kita kalau hantar kereta kedai Cina ni memang kena belit je lah. Tak? Saya dulu percaya tuan. Percaya memang kereta saya rosak, tak akan saya hantar ke kedai puak ni. Saya akan hantar ke puak kita tu. Sehinggalah kereta van Mercedes saya hantar tuan-tuan ni masuk tahun yang ke-8 dah. Masih lagi belum selesai lagi. Tahun lepas saya pergi ke situ, saya tengok van saya dah angkat kata tayar 44 dah tak ada, dia letak je batu Taylor. Itu saya kata, aku dah percaya orang kita macam ni dia buat ke van saya. Ada lagi van tu dekat TTDI tu. Itu sebab saya dulu telah dimomokkan, jangan hantar ke puak dia tu sebab dia penipu. Itu. Jadi bila dia ulang kita pun betul lah penipu lah. Jadi bila saya dah kena dengan puak kita, ditipunya van saya sampai sekarang tak boleh. Ni masuk tahun yang ke-9 tak silap saya. Saya dah bayar habis lah. Masa masuk tu dia kata, ini ustaz 9,000 ni. Tak apa, saya buat cek 9,000. Cek hilang ke mana 9,000, van ke mana, tayar van pun tak ada. Saya pergi kedai tengok, kedai dah tutup. Tanya tuan di mana, kami pun tak tahu, dari suruh lari malam lah. Lepas tu saya tak percaya dah lah itu. Kita hantar ke puak-puak sepet ni. Puak-puak sepet ni kata 5 hari 6 hari dah siap dah. Rupanya tak betul, rupanya. Itu. Tapi kita ni manusia, siapa pun gitu. Benda tak betul tapi kalau diulang-ulang lama-lama kita rasa dia betul. Tak? Dulu saya sebelum masa saya kerja zakat dulu tuan-tuan. Itu pengarah hantar saya, engkau pergi ke Naratiwan, engkau pergi ke Thailand, hantar bantuan ke sekolah-sekolah pondok di sana. Saya suami yang baik, setia pada isteri tuan. Saya jumpa rumah, yang abang nak pergi Thailand ni bang, yang apa ni tugas ni pengarah suruh pergi. Abang jangan bang, pergi sana rosak lah bang. Apa pula rosaknya, aku pergi buat kerja agama. Ya Allah bang, pergi sana memang rosak bang. Siapa apa yang rosak? Mak kata bang, mak kata, pak saudara kata. Rupanya orang Melayu ni telah diulang-ulang dalam otak dia, pergi Thailand memang rosak. Padahal berapa ramai orang pergi Thailand tak ada rosak ah. Itu kita pergi berapa ramai kawan-kawan Ustaz Azhar Idrus, mana dia belajar? Thailand. Dia belajar pondok di Thailand, tak ada rosak pun. Itu. Tapi oleh kerana telah diulang-ulang, pergi Thailand rosak, pergi Thailand pergi buat servis, pergi Thailand pergi, lama-lama dia jadi betul. Kesian dia tu ya, duduk dengan ibu tiri.
Itu sian dia, sejak mati maknya, ayahnya kahwin satu lagi, dapat ibu tiri dia. Macam mana masa depan dia? Ibu tiri semua jahat ke? Tapi oleh kerana kita ni setelah dimomokkan ibu tiri mesti jahat. Kebetulan tengok pula cerita P. Ramlee, betul tak? Ibu tiriku, Allah, kita dimomokkan. Berapa banyak ibu tiri lebih baik daripada ibu sendiri. Nampak tu? Jadi Allah Ta'ala ajar kita dalam surah Al-Munafikun ini, betulkan cara berfikir kita. Betulkan cara berfikir kita. Jangan terpengaruh dengan perkara-perkara yang semua orang kata benda tu betul, tak semestinya. Saya dengar dalam radio IKIM baru-baru ni, ya, pertandingan kata hijau, panjat tiang yang dilumur dengan minyak. 10 ekor kata hijau nak panjat tiang, 9 ekor panjat semua jatuh ke bawah, ada seekor je naik sampai ke atas. Itu pemberita pun tanya dia, apa rahsia awak ni, kata-kata yang lain semua panjat jatuh, awak boleh sampai atas? Dia sengih je. Lama-lama orang pun beritahu pemberita, kau tanya kata ni sampai besok dia tak jawab. Sebab apa? Sebab dia ni pekak. Oh, pekak. Itu tuan-tuan tahu tak apa rahsia dia dapat panjat? Sebab telinga dia pekak. Orang dunia semua kata, kata jenis kaki pendek macam kau mana boleh panjat tiang. Jadi kata-kata yang ada telinga ni dengar, ya ke? Ya ke? Lama-lama, iyalah kita kata mana boleh panjat tiang. Jadi bila dia panjat tiang tu, dia bawa satu perasaan, kita ni kata tak boleh panjat. Adapun kata yang pekak tadi, dia tak dengar pun. Jadi perasaan dan semangat dia kuat, sebab tu dia boleh panjat ke atas. Itu ya. Tak apa. Dia pun nak dengar ceramah juga. Baik. Jadi tuan-tuan, mereka ingat mereka boleh halau Nabi SAW, tetapi sebenarnya mereka takkan mampu menghalau Nabi. Tuan-tuan tahu tak, beberapa minggu selepas peristiwa ini, tahu tak apa jadi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul? Tahu tak? Selepas dia buat jenayah yang besar ni, dia kata Nabi kita anjing. Tahu apa tak jadi pada dia? Mati dia. Mati. Bila mati, tuan-tuan, orang Islam marahlah kat dia, betul tak? Jahat ni, mulut jahat ni. Orang mulut jahat ni, tuan-tuan, semua orang marah. Itu. Hanya orang jahat saja yang suka pada orang mulut jahat. Itu. Orang beriman dia tak nak jenis pokok mulut jahat ni. Abdullah bin Ubay bin Salul mulut jahat, ya Allah. Bila dia mati, tuan-tuan, tak ada orang nak ziarah jenazah dia. Anak dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, bapa aku dah mati. Dah matilah. Nabi kata, apa halnya? Aku minta 2 permintaan ya Rasulullah. Aku Islam, kau pun Islam. Cuma bapa aku ni jahat sikit orang dia. Boleh tak ya Rasulullah, engkau datang rumah kami, kau semayangkan jenazah bapa kami? Semayangkan jenazah dia ya Rasulullah. Kalau engkau tak semayangkan ya Rasulullah, macam mana nah? Tak ada orang akan datang ziarah jenazah bapa aku. Dan yang keduanya ya Rasulullah, boleh tak jubah engkau dijadikan kain kapan bapa aku? Agaknya tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk di tempat Nabi, agaknya nak bagi tak jubah kita? Jubah Rasulullah nak dijadikan kain kapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maknanya Rasulullah, kalau dia bagi itu, maknanya Rasulullah iktiraf dia. Nabi kata, it's okay, no problem. You boleh balik kejap lagi, kita sampai. Saya akan bagi jubah saya, kapan kan bapak orang yang jubah saya? Nabi bagi. Ini akhlak Rasulullah. Padahal ini manusia ni, setan pun respect dekat dia, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Tapi Nabi dia boleh lembut, tak apa-apa dek. Engkau balik dulu, tak apa. Dulu tu masa sayang, kau hidup sekarang ni dia nak mati kerah, atau dia boleh buat apa? Engkau ambil jubah aku ni, kau kapankan dia. Nanti lepas kapan kau bawa ke masjid, aku semayangkan jenazah dia. Bila Nabi nak pergi semayang, tuan-tuan, Sayyidina Umar dapat tahu. Sayyidina Umar kejar Nabi, ya Rasulullah, engkau ni apa hal kau ni? Orang tua ni apa benda dia tak buat dekat engkau? Tiba-tiba bila dia mati, engkau layan dia macam ni ya Rasulullah. Mana boleh ya Rasulullah? Rasulullah kata, Umar, Allah Ta'ala bagi pilihan dekat aku. Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Sama ada engkau minta maaf untuk dia ataupun tidak minta maaf,
Sama saja. Allah kata sama ada minta maaf ataupun tak minta maaf. Maknanya kalau aku minta maaf untuk dia tak ada masalah lah kan, bila kita sembahyang mayat kan Allahumma ighfir lahu warhamhu tu. Maknanya Allah Ta'ala tak kata tak boleh. Allah kata engkau minta maaf ataupun tidak minta maaf sama je. Memanglah dia tetap masuk neraka. Tapi kita atas dunia ni kita buatlah baik pada dia walaupun dia jahat pada kita. Ini akhlak Nabi tuan-tuan, ini akhlak Nabi. Ya, buat baik kepada orang yang buat jahat pada dia. Ini benda-benda ni kena dihadam oleh kita. Sayyidina Umar kata tak boleh ya Rasulullah. Nabi kata Umar kau duduk tepi. Aku nak semayangkan jenazah dia. Ya, sehinggalah tuan-tuan turun ayat melarang Nabi ya daripada menyembayangkan jenazah orang munafik. Tapi Nabi sempat semayangkan, ayat tersebut turun selepas Nabi semayangkan jenazah dia. Selepas hari itu Nabi tak ada semayangkan jenazah orang munafik lagi. Tapi nak ceritanya rahmatnya Nabi. Ya, walaupun Abdullah bin Ubay bin Salul ni jahatnya bukan main tuan-tuan, tetapi Nabi tidak pernah menutup pintu kemaafan. Kita kadang-kadang resah juga tau tengok orang yang suka maafkan orang ni, betul tak? Bagi kita bedal aja. Itu dulu dia buat kita, sekarang ni kita buat dia pula. Nabi dia tak ada macam tu. Akhlak Islam, apa kata Quran? Kalau kita berkasar dengan manusia, manusia akan lari daripada kita. Tapi kalau kita berlembut sesama manusia, insya-Allah dunia akan datang pada kita. Jangan risau. Itu yang penting, buat baik pada semua orang, sama ada dia buat baik pada kita ataupun dia buat dajal kat kita, kita tetap akan buat baik. Jumpa dia jatuh longkang, kita orang pertama sekali akan angkat dia. Ya, insya-Allah itu saja yang boleh mengajar kejahatan orang yang jahat ini tuan-tuan. Ya, kalau kita lawan jahat dibalas dengan jahat, maka seolah-olah kita menyiramkan air, menyiramkan minyak ke dalam api, maka api akan jadi lagi besar. Tak ada penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya ialah berbuat baik kepada semua manusia, sama ada dia buat baik pada kita ataupun dia buat jahat pada kita. Ya, inilah akhlak Islam. Walaupun hati tak berpuas hati, tetapi Allah Taala ajar kita macam tu akhlaknya. Ya. Jadi inilah dia surah yang kita belajar pada hari ini tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya. Surah Al-Munafikun. Jadi yang lain tu tuan-tuan baca sendirilah, ada 3 ayat lagi tu. 3 ayat yang bawah ni tidak ada kaitan dengan ayat yang kita, dengan kisah yang kita bacakan tadi. Ya, jadi kisah yang kita bacakan tadi daripada ayat 1 sampai ayat 8 dia ada kaitannya. Ya. Jadi itu sajalah dari saya. Mudah-mudahan ada kemanfaatan yang kita dapat daripada kuliah ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, malam ni kami datang dengan anak-anak murid, ada buka expo sekejap dekat luar tu yang kecil. Jadi bagaimana yang nak bantu tu, pergilah tengok expo tu apa yang ada, ya. Buatlah yang wajibnya, itu sajalah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.